Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 November 2021 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Pilihan Raya Negeri Melaka bermula secara rasmi hari ini susulan tamatnya proses penamaan calon bagi semua 28 kerusi TUN. Seramai 112 orang calon akan bertanding pada 20 November depan berdasarkan senarai rasmi yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Pengerusi SPR Abdul Ghani Saleh berkata, kesemua DUN akan menyaksikan sekurang-kurangnya persaingan 3 calon. Antara kerusi yang menyaksikan pertemuan 6 penjuru adalah DUN Asahan, DUN Gadik dan DUN Duyung. Secara keseluruhan, BN, PN dan PH masing-masing meletakkan 28 calon. Parti Bumiputera Perkasa Malaysia atau Putra meletakkan 5 calon, manakala Parti Perikatan India Muslim Nasional dengan seorang calon. 22 orang lagi merupakan calon bebas. Bagaimanapun tidak seperti selalu, penamaan calon kali ini tidak semeriah dahulu apabila pihak berkuasa menetapkan SOP ketat bagi mengekang penularan COVID-19. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Polis Melaka Razali Abu Samah berkata, proses penamaan calon di semua 28 pusat pagi tadi berlangsung dengan baik. Antara kerusi yang menjadi perhatian adalah DUN Pengkalan Batu di mana penyandangnya Nur Hizam Hassan Bakti merupakan bekas adun DAP. Nur Hizam sebelum ini mengumumkan akan bertanding sebagai calon bebas selepas DAP menolak penyertaannya semula ke dalam PH. Bekas Exco negeri itu akan berdepan saingan 5 penjuru daripada calon DAP Danish Zainuddin, calon UMNO Kalsum Nordin, calon Bersatu Muhammad Azruddin Mat Idris dan calon Putra Muhammad Alwi Sari. Ketika ditemui di pusat penamaan calon pagi ini, Nur Hizam yakin peluangnya untuk mengekalkan kemenangan berdasarkan prestasinya sebagai wakil rakyat di kawasan itu. Saya dah kata betul terang, saya tak ada IR, tapi saya ada JR, Jiwa Rakyat. Setiap kali saya turun padang menyantuni orang tua, baik yang muda, mereka akan menangis. Kenapa mereka menangis? Kerana mereka kata sebelum ini belum ada wakil rakyat lagi yang sanggup turun padang membawa roda 3 dalam keadaan hujan. Pasal kuyup saya. Menyerahkan pampers, menyerahkan kit makanan, menyerahkan katil, menyerahkan wheelchair. Kemasyarakatan kita dah buat yang terbaik di DUN Pengkalan Batu. Rakyat menampak dan rakyat akan menilai siapa dia Datuk Nur Hizam. Baik, sementara itu, Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon untuk Ketua Menteri Melaka pada minggu ini, kata Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub. Ini selepas DAP mendesak gabungan itu untuk mengumumkan secara rasmi calon Amanah Adli Zahari sebagai calon Ketua Menteri mereka. Datuk, mungkin ada perbincangan sudah ditetapkan siapa bakal CM untuk Melaka? Akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Penamaan calon esok mungkin akan diumumkan mungkin sehari dua selepas itu Majlis Presiden akan membuat keputusan. Semalam, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata PH telah melakukan kesilapan apabila menerima 2 bekas adun UMNO dan mengingatkan agar gabungan itu tidak melakukan kesilapan lagi dalam isu calon Ketua Menteri. Sementara itu, calon PH di Asahan yang juga bekas Ketua Menteri, Idris Harun berkata, soal calon Ketua Menteri bukan agenda utama gabungan itu ketika ini. Mana-mana individu tak penting. Ya, ini bukan soal masa depan Idris Harun. Ini adalah soal masa hadapan DUN Asahan dan masa hadapan negeri Melaka. Ya. Masa hadapan negeri Melaka di atas segala-galanya. Idris Harun tak penting. Baik, berita yang seterusnya. Calon BND DUN Kesidang, Leong Hui Ying, menafikan video tular yang memaparkannya tidak boleh bertutur bahasa kebangsaan. Melalui klip video berbeza, Leong memohon orang ramai agar tidak mudah percaya dengan dakwaan itu dan berharap terus diberikan sokongan. Hello everyone. Okay, semalam saya ada dapat satu video lah sudah viral di social media. Cakap saya tak tahu cakap bahasa Melayu, ada apa-apa. Jadi sekarang saya say hi and thank you. Terima kasih banyak orang tahu. Actually, I tahu bahasa Melayu. Hanya itu
sekali mungkin ada sedikit problem lah, jadi ada video macam ni lah. Dan saya harap Tun Kesidang, Rakyat Kesidang jangan salah faham about this, dan kasih sokongan dan dukung saya. Terima kasih ya. Namun video penjelasan itu dikongsi dalam kumpulan WhatsApp media MCA untuk pilihan raya negeri Melaka semalam, tetapi dipadam tidak lama selepas itu. Terdahulu, beledar di Twitter rakaman video berdurasi 58 saat memaparkan Leong diwawancara petugas media. Ketika itu dia antaranya diajukan beberapa soalan berkaitan kredibilitinya untuk membawa kestabilan politik di Melaka. Bagaimanapun soalan itu tidak dapat dijawab oleh Leong. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita beralih ke perkembangan di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Pokok Sena Mahfuz Omar mengkritik Kerajaan Persekutuan yang disifatkannya sebagai gagal menstabilkan keadaan politik negara. Dia merujuk kepada pertembungan antara BN dan Perikatan Nasional, dua gabungan dalam Kerajaan Persekutuan dalam PRN Melaka. Di peringkat federal sekarang ini kerajaan yang bersama, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Tiba-tiba di Melaka mereka berebut kuasa. Sementara itu, Mahfuz menyifatkan bajet 2022 yang dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Zafrul pada 29 Oktober lalu sebagai bajet sembelit. Katanya ini kerana hasil intipati bajet yang dibentangkan itu jelas sekali tidak menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi negara. Bajet ini dibentang seperti mana satu kejadian yang berlaku pada diri saya pada pagi tadi. Bila saya buang air besar, saya tidak puas. Jadi ada masalah penyakit yang dihadapi oleh saya iaitu sembelit. Jadi saya menganggap bajet ini adalah bajet sembelit dan bajet berak tidak puas. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak saman lucut hak berkaitan 1MDB yang difailkan kerajaan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak dan beberapa ahli keluarganya. Hakim Muhammad Zaini Mazlan memutuskan permohon gagal menunjukkan kaitan antara dakwaan kesalahan dengan barangan yang dirampas daripada sejumlah responden. Dia berkata saman lucut hak itu memerlukan pemohon memberikan banyak dokumen dan bukti daripada 1MDB untuk mengukuhkan kesnya terhadap responden. Bagaimanapun, Zaini berkata kegagalan permohon untuk menunjukkan berkaitan hanya dalam saman lucut hak ini sahaja kerana persoalan sama ada kesalahan dilakukan atau tidak masih dalam perbicaraan jenayah yang berasingan. Ini bermakna mahkamah hari ini menggugurkan kes lucut hak berkata 1MDB terhadap Najib, isterinya Rosmah Mansor, anak tirinya Riza Aziz, anaknya Nur Ashmar Razak dan Nuriana Najwa. Pada 8 Mei 2019, Pejabat Peguam Negara memfailkan saman lucut hak terhadap Najib dan 17 individu dan syarikat.
Ia berkaitan rampasan ratusan barangan termasuk beg tangan mewah dan 27 kenderaan daripada semua responden terpapit. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyah Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi. As the ministry responsible for driving our country forward through science, technology and innovation, the recognition of this award to companies, agencies and individuals who bring positive socio-economic impact to society is timely, as it can serve as the motivator for the industry, community and others to always be mindful of innovation, despite the unprecedented COVID-19 pandemic. This effort also complements the national development agenda based on the spirit of Keluarga Malaysia. Akhir kata, kepada para pemenang, remember this: we have knowledge, and when you practice knowledge, you will get skills. When you practice skill, you will get habits. And when you practice habits, you will get attitudes. And you practice attitude, you will get the right culture.